Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, saya Sufyan Ismail, pengamal perundangan syariah Negeri Sabah. Oke, hari itu dalam page saya ada memaklumkan bahwa tim kami akan buat kerja pro bono, di mana kerja pro bono itu akan melibatkan beberapa case syariah. Di mana case syariah itu kami akan buat pelaksanaan perintah terhadap perintah yang sudah keluar. Oke, saya mau beritahu perintah-perintah apa yang terlibat untuk case kami buat pro bono nih. Yang pertama adalah nafkah edah. Yang kedua adalah nafkah anak. Yang ketiga adalah muta'ah. Yang keempat adalah hartas pencarian. Yang kelima adalah tunggakan nafkah. Sama ada tunggakan nafkah itu tunggakan nafkah istri ataupun tunggakan nafkah anak. Oke, ini adalah perintah-perintah di mana boleh membuat pelaksanaan perintah. Mesti kamu nih masih bingung ataupun tertanya-tanya, macam mana tuh sudah dapat perintah mahkamah, tapi bekas istri ini masih lagi degil, pengarasi orang Sabah cakap, mau membayar nafkah-nafkah yang telah dituntut di mahkamah. So, macam mana kita mau minta supaya bekas suami ini boleh ikut peraturan untuk membayar nafkah yang telah ditetapkan atau telah diperintahkan oleh mahkamah. Oke. Jadi, mana-mana wanita-wanita yang telah pun mendapat perintah mahkamah, seperti yang saya sebut tadi, terutamanya nafkah anak ataupun nafkah edah istri, bolehlah berjumpa dengan tim kami, yaitu Sufyan Ismail. Di dalam page kami itu ada maklumat, boleh PM, di mana di sini kami akan membantu golongan-golongan wanita yang mendapat perintah mahkamah ini supaya bekas suami dorang ini membayar apa yang telah diperintahkan oleh mahkamah. Oke, di mana pihak kami akan memfailkan SPP, yaitu saman penghutang penghakiman terhadap bekas suami ini agar pelaksanaan pembayaran itu dapat dilakukan. Oke. Jadi di sini Uncle pun mau cerita sedikit lah mengenai case ini, di mana ada hamba Allah yang jumpa, kita kasih nama lah dia si Sumandak. Kesian juga Sumandak nih. Kecewa dia bila bekas laki dia ini, kita kasih nama si Gaman lah bekas laki dia ini, tidak, orang cakap tidak mematuhi perintah mahkamah untuk membayar nafkah edah dan nafkah anak. Nafkah edah dia baru 500 satu bulan, untuk 3 bulan baru 1.500. Dan nafkah anak untuk 4 orang anak, yang ini mahkamah telah tetapkan 4 orang anak nih cuma Rp1.000. Kalau kita tengok memang sikit lah nafkah anak nih, 250. Oke, cerita dia macam gini. Sewaktu selepas bercerai, si Sumandak nih telah memfailkan nafkah edah dan nafkah anak. Dan mahkamah telah putuskan dia mendapat nafkah edah sebanyak Rp1.500 untuk dalam tempoh edah, ataupun Rp500 sebulan. Dan nafkah anak pula, mahkamah telah perintahkan Rp1.000 terhadap 4 orang anak, sehingga anak tu mencapai umur 18 tahun ataupun boleh berdikari. Isu di sini adalah setelah perintah ini dikeluarkan, 5 bulan Sumandak ni tunggu, tiada pembayaran pun dari si Gaman. Mau 5 tahun. Jadi Sumandak ni pun bingung.
Apa yang perlu dia buat dengan keadaan dia ini kerja pun kerani saja, gaji pun baru 1.000 lebih. Macam mana kau tahu di KK ni macam mana mau tanggung anak 4 orang, rumah lagi mau bayar, belanja anak lagi. Jadi si Sumandak ni pun bingung. Pergi mahkamah, tanya mahkamah. Mahkamah suruh buat begini. Bila mahkamah suruh buat begini, si Sumandak ni pun bingung. Dah tahu apa lagi mau buat. Benda ni pun tidak dapat diprosit. Berlanjutanlah sampai 5 tahun. Jadi satu hari itu Sumandak tu datanglah jumpa saya, uncle kamu ni. Jadi pun saya pun menasihatkanlah. Saya cakap okey, untuk menyelesaikan masalah ini, sepatutnya kita akan memfailkan satu kes di mahkamah, di mana kes itu dinamakan saman penghutang penghakiman. Okey. Di mana dalam saman penghutang penghakiman ni, kita akan mohon mahkamah supaya perintah yang terdahulu tu, di mana perintah nafkah anak dan nafkah edah tu dibayar oleh si bekas suami. Ada satu persoalan lagi oleh Sumandak ni. Dia cakap, "Uncle, macam mana ini bekas laki ni selalu bagi alasan dia tidak mau bayar sebab dia ni kunun bankruptcy. Jadi itulah alasan dia kuno tidak mau bayar ni nafkah anak sama nafkah edah." Okey, di sini Uncle mau maklum. Dalam mahkamah syariah, akta kebankruptsi, yaitu peruntukan Seksyen 38/1/E, Akta Kebankrapan tahun 1967, mahkamah syariah tidak tertakluk terhadap akta ini, di mana akta kebankrapan ini cuma berkuat kuasa di mahkamah sivil. Okey? Maksudnya, apabila akta kebankrapan ini tidak tertakluk di mahkamah syariah, maka orang yang bankrupt tidak ada alasan untuk tidak membayar apa-apa perintah di mahkamah syariah. Ingat tuh, padulilah dia bankrupt, tiada masalah. Mahkamah syariah tetap menguatkuasakan atau melaksanakan perintah nafkah anak maupun nafkah edah. Ini satu berita yang baiklah. Kebanyakan orang dah tahu. Jadi bila dengar si lelaki ini atau bekas lelaki ini bankrupt, terus putus asa. Tidak. Sebenarnya akta kebankrapan itu tidak valid di mahkamah syariah. Okey. Seterusnya, yang selalu menjadi masalah dalam prosiding mahkamah ni adalah penyampaian notis saman tu. Jadi di sini, apabila saman penghutang penghakiman ini difailkan di mahkamah, proses yang paling penting adalah untuk menyampaikan notis saman terhadap si bekas suami itu. Bekas suami ini apabila difailkan, nama dia penghutang penghakiman, dan si isteri ini pula atau bekas isteri ini dipanggil pemiutang penghakiman. Jadi saman ni wajib disampaikan kepada bekas suami ini 7 hari sebelum kita jumpa hakim. Benda ni adalah satu prosedur yang wajib. Bila saman tu tidak sempurna atau tidak berjaya disampaikan, jadi sebab inilah selalunya berlaku di mahkamah, kes ni delay sampai bertahun-tahun. Jadi sebab itulah saya nasihatkan supaya orang awam sedaya upayalah untuk mendapatkan hikmat peguam, supaya kamu ini tidak tersasar ataupun kamu ini tahu hak-hak kamu sebagai seorang bekas isteri, sebagai seorang anak. Apa hak-hak kamu di dalam mahkamah syariah? Kalau tidak, kamu akan berprasangka bahwasanya mahkamah syariah ini tidak adil. Inilah masalah dia ni.
Tapi don't be worry, sebab sekarang nih inilah Uncle punya CSR untuk bagi video supaya orang awam ataupun semua orang-orang Islam di Sabah ada ilmu, biarpun sedikit orang cakap faham lah apa tu proceeding di mahkamah, macam mana cara dia. Bukan apa, kadang-kadang Uncle bila pergi mahkamah tu Uncle kesian, ada yang datang tunggu lama, balik begitu saja. Sebab apa? Silap. Dorang ni kadang-kadang dorang dah faham di antara mahkamah syariah dengan jabatan agama. Ingat, kita ada jabatan yang berlainan. Selalu orang cakap, saya mau ambil sijil cerai. Sijil cerai bukan ambil di mahkamah, dia ambil di jabatan agama, di mana dia ambil di bahagian nikah cerai rujuk. Mahkamah ni adalah tempat untuk permohonan cerai. Perintah cerai itu mahkamah punya. Untuk mendapat sijil cerai, kita perlu ada perintah daripada mahkamah syariah untuk dihantar kepada jabatan agama bagi memproses sijil cerai. Selalunya ini yang kita kena faham juga pasal cerai-cerai ini. Apabila berlaku perceraian, maka mahkamah akan keluarkan satu perintah cerai. Okey, perintah cerai ini sepatutnya dibawa ke jabatan agama, di mana ada 3 dokumen yang perlu kamu filekan di jabatan agama. Yang pertama, salinan perintah cerai itu. Yang kedua adalah salinan kad pengenalan kamu yang disahkan oleh JPN. Dan yang ketiga adalah sijil kahwin original kamu. 3 benda ni kalau tiada, kamu tidak akan dapat sijil cerai. Apabila kamu sudah daftarkan, first kamu datang pergi NCR. Apa NCR ni? NCR ni nikah cerai rujuk. Bahagian nikah cerai rujuk di jabatan agama, dia ada di tingkat 2 ataupun di tingkat 10. Boleh pergilah mana-mana tingkat tu. Tapi bagusnya kamu pergi baik tingkat 2 lah, di mana tempat nikah tu, di situlah tempat ambil permohonan borang cerai, orang panggil. So isi tu borang, harga tu borang baru RM5. Okey. Untuk selepas isi tu borang, proses dia RM10. 3 dokumen kena bagi. Selepas kamu bagi saya dokumen tu, jabatan agama ni, bagian NCR ni, dia akan bagi sijil cerai sementara. Sijil cerai sementara ni, untuk mendapatkan sijil cerai yang original tu, dia ambil masa 4 bulan. Baru diorang akan cetak sijil cerai original tu. Okey, di sini Uncle mau kasih tahu lah kenapa Jahin ni ambil masa 4 bulan untuk cetak sijil cerai itu. Kalau kamu perasan, apabila bercerai, setiap bekas isteri itu dia ada iddah selama 3 bulan suci. Jadi apabila dalam iddah itu berlaku rujuk tu perlu dilaporkan kepada Jabatan Agama Islam dalam masa 7 hari. Kenapa perlu dilaporkan? Bila laporan itu telah dibuat, maka sijil cerai itu tidak akan dicetak. Okey? Di mana sijil cerai itu dibatalkan percetakan dia sebab apa? Ada berlakunya rujuk. Itulah reason kenapa Jahin cetak sijil cerai itu dalam masa 4 bulan. Okey? Itu penerangan sikit lah mengenai cerai-cerai ini, supaya orang awam ni tidak tersilap lagi. Mau pergi mahkamah minta sijil cerai, tiada sijil cerai di mahkamah, yang ada perintah cerai saja. Okey. Seterusnya mengenai kami punya projek ni, projek pro bono ni. Ingatlah yang tadi tu ada 5 perintah yang perlu, yang terlibat, di mana perintah mahkamah yang terlibat adalah perintah nafkah anak, perintah nafkah iddah isteri, mungkin ada lagi perintah muta'ah, perintah nafkah tertunggak, dan yang satu lagi perintah hartas pencarian lah, yang mana hartas pencarian tu telah pun dikeluarkan perintah mahkamah bahwasanya si isteri ada hak terhadap harta tu. Benda-benda 5 tadi ni atau 6 perintah ni kita boleh buat saman penghutang penghakiman. Apa tujuan saman penghutang penghakiman ni?
adalah tujuan dia untuk melaksanakan perintah yang telah dikeluarkan oleh mahkamah. Oke. Untuk itu saya rasa sampai sini dulu. Saya akan sambung sedikit lagi kemudian. So hari ini setakat ini dulu. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.